Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. So untuk contoh kali ini kita akan tengok bagaimana nak solve first order differential equation menggunakan kaedah homogeneous equation. Jadi untuk homogeneous equation, kalau kita lihat di formula seperti yang ada di dalam skrin sekarang. So ini ialah muka surat 2, page 2 untuk formula final. So kita tengok ada satu table solution for first order differential equation, dan di sini ialah formula untuk homogeneous equation. Jadi untuk homogeneous equation nanti kita akan gunakan substitution. Okay, kita akan substitutekan y dengan vx, dan kita akan substitute dy dx kepada v tambah x dv dx. Okey. Okey, cuba kita selesaikan satu soalan. Jadi saya dah tuliskan formula di bahagian atas page ini. So nanti kita akan refer dekat sini. So katakanlah soalan kita find the solution for the first order differential equation 4. So soalannya dy dx sama dengan 3x tambah 4y bahagi dengan 3x. Okey, macam mana kita nak tahu soalan ni kita kena buat homogeneous equation bila kita cuba untuk, sebab dia ada dua variable, ada x dan y. So kalau kita cuba untuk separatekan dia tak boleh. Okey, contoh kalau macam ni kita nak kumpulkan semua yang x di sebelah kanan. So dia tak boleh pisah sebab dia berkongsi satu denominator yang sama, x sahaja. Jadi kalau kita nak pindah, kita kena pindah yang bawah dulu. So bawah pergi sebelah kiri. Lepas tu tak boleh juga sebab dia x. So x ni kita kena kekalkan sebelah kanan sebab nanti dx ni kena pindah ke sebelah kanan. Okay, so kalau kita nak pindah-pindah tak boleh. Jadi kita akan try solution ketiga, iaitu kaedah homogeneous lah, homogeneous equation. So kalau macam ni, soalan ni kita memang dah tak boleh nak simplifykan lagi. Kita terus gantikan. Okay, mana-mana contoh macam ini dia ada dy dx. So dy dx ni kita akan gantikan kepada ini, ikut formula ni, v tambah x dv dx. Yang mana yang ada y kita akan gantikan dengan vx. Okay, so untuk soalan ni kita terus substitute. Dy dx kita tuliskan sebagai v tambah x dv dx sama dengan, so 3x tambah 4y. Y kita akan gantikan kepada vx bahagi dengan 3x. Okey, lepas tu kita simplifykan dulu yang di sebelah kanan. Contoh macam ni dia ada x dan ada x. So kita boleh factorize, keluarkan x. So dalam akan tinggal 3 tambah 4v. Okey, per dengan, kalau kita keluarkan x, dalam tinggal 3 saja. So kat sini x dengan x boleh potong lah. Okey, jadi equation sebelah kanan akan tinggal 3 tambah 4v per 3 sahaja. Okey, next kita boleh pindahkan. So nanti dekat sini sebelah kiri kita akan kumpulkan v. Okey, tapi kita kena simplify sehabis boleh dululah. Okey, dan sebelah kanan sebab dx kat bawah kan, so dx x kita akan kumpul belah kanan. Tapi kita kena simplify dulu equation kita. Okey, so dekat sini kalau kita tuliskan, yang tinggal tu kita ada 3 tambah 4v bahagi dengan 3. And then yang dekat sini ada v, kita boleh pindah sebelah kanan. Dia akan jadi tolak v. So sebelah kiri akan tinggal x dv dx sahaja. Okey, kita solvekan yang ini. So yang ni kalau tolak v bermaksud sekarang v per 1. So kalau kita nak samakan denominator, so kena darab 3 lah. So atas darab 3, bawah darab 3. Nanti kita akan dapat dekat sini 3v. So kalau kita tulis, kita akan dapat 3 tambah 4v tolak 3v per 3.
Okay, sebab ni sebab dia per 1 kan. So kalau kita nak samakan denominator, maknanya darab 3 ataupun darab 3. So kita dapat 3V. Okay, sekarang V dengan V boleh simplify. Tinggal 3 tambah V per 3 sahaja. Okay, lepas tu kita boleh pindahkan sekarang ni. So yang ini V kita boleh pindahkan sebelah sana lah. Okay, jadi kalau pindah di sini kita tinggalkan dV sahaja. Okay, sebelah kanan kita tinggalkan dx. So ini kalau pindah dia akan jadi 3 per 3 tambah V dV. Sebelah kanan akan, sebab sekarang dia x darab, so dia akan jadi 1 per x dx. Okay, so bila dah macam ni, kita boleh buat integration. Yang mana yang ini 3 sebagai koefisien, so dia boleh letak dekat luar lah. So ini 3. So ada integration 1 per 3 tambah V. Sini ada dV. Sama dengan sini integration 1 per x dx. So kita akan dapat, lepas integration kita akan dapat 3 ln 3 tambah V, macam ni lah. Okay, sama dengan, so sini kita dapat ln x. So integration kan ada tambah C. Okay, so sekarang kita tak boleh tinggalkan jawapan dalam bentuk ni sebab dia masih dalam sebutan V. So kita kena ganti balik V ni kepada yang asal. So kat sini kalau kita tengok Y sama dengan Vx. Jadi kalau saya nak V sahaja, okay, X pindah dia akan jadi Y per X. So kita akan gantikan V kepada Y per X semula. Jadi yang ini kita ada V. So dekat sini dia akan jadi 3 ln 3 tambah Y per X. Okay, sini ada ln X tambah C. So jawapan kita kalau kita biarkan macam ni pun dah boleh lah. Siap. Jadi kalau jawapan ni kita biarkan dalam bentuk ni pun dah boleh dapat markah penuh lah. Kalau ikut kita punya syllabus dan skema-skema kita sebelum-sebelum ni. Okay, yang penting mana-mana yang V kita kena tukarkan semula kepada Y per X. And then tengoklah kalau boleh simplify. Tapi kalau macam ni kita tak perlu dah. Kalau nak tukar ln ini kepada bentuk indeks pun boleh juga. Tapi kalau tak buat pun tak apa. So sekarang ni macam ni pun dah boleh dapat markah penuh. Okay, so selesai untuk contoh 1. Cuba kita tengok contoh kedua pula, sama seperti dalam modul. Okay, katakanlah soalan seperti dalam example 2. Okay, seperti ini. Solve dy dx sama dengan Y per X tambah dengan X per Y. So dekat sini kita kena samakan denominator dulu. Jadi yang ini disebabkan dia X dan Y, so samakan denominator. Kita kena darab lah. Sini kita dapat XY. Jadi kalau sini XY means kalau XY bahagi X dapat Y. Y darab Y kita dapat Y kuasa 2. Okay, tambah dengan yang ini pula XY bahagi Y dapat X. X darab X dapat X kuasa 2. Okay, so ini pun sama. Kalau dari awal tadi pun kita tak boleh nak separatekan variable X dan Y tu. Yang ini pun bila dia dah sama denominator pun kita tak boleh nak separatekan variable X dan Y. So kaedah nombor 2, solution using separation of variable tak boleh. Jadi kita kena guna homogeneous equation. Okay, so sekarang tak boleh simplify. Jadi kita akan substitutekan ikut formula. So yang ini akan menjadi V tambah dengan X dV dx sama dengan Y kita akan gantikan menjadi Vx. So dia Y kuasa 2 means Y dah ganti dengan Vx. So jadi Vx kuasa 2. Okay, tambah dengan X kuasa 2 per dengan X. So yang ini pun ada Y juga. Jadi dekat sini kita akan gantikan juga kepada Vx. Okay, jadi sekarang kalau kita tengok dekat sini dia ada Vx kuasa 2 means V kuasa 2 X kuasa 2. Sini pun ada X kuasa 2. Kat sini kalau kita darab pun kita akan dapat V
X kuasa 2. Okay. So, kita boleh factorizekan X kuasa 2 dekat sini. Jadi, yang tinggal hanya V kuasa 2 saja. So, yang ini tambah 1. Okay. So, yang bawah pula, kita akan keluarkan X kuasa 2. So, dalam tinggal V saja. Macam ni. Okay. Yang ini tengok V X kuasa 2. Ini means V kuasa 2, X pun kuasa 2. Sebab tu kalau kita keluarkan X kuasa 2, masih ada V kuasa 2 dekat sini. Okay. So, sekarang ni X kuasa 2 dengan X kuasa 2 boleh potong. Jadi, yang tinggal V kuasa 2 tambah 1 per V sahaja. Okay. Next step, kita boleh ambil V ni, pindah sebelah sini. So, sini tambah kan. Jadi, pindah dia akan jadi tolak. So, kalau kita tulis balik, kita ada V kuasa 2 tambah 1 per dengan V. Sini kita akan tulis tolak V. Okay. Jadi, kalau kita selesaikan ini, tolak V. So, sekarang V ni per 1. Jadi, kalau nak samakan denominator, kita nak samakan denominator semua V kan. Jadi, yang ini sama. V kuasa 2 tambah 1. So, ini kalau V per 1. So, kena darab V. Atas pun darab V. So, V darab V kita dapat tolak V kuasa 2. Okay. Kat sini dia boleh simplify. V kuasa 2 tolak V kuasa 2 ni means dia akan potong. Jadi, kita hanya tinggal 1 per V saja kat sini. Okay. So, yang dia mana dekat sebelah. Oh, saya tertinggal tadi. So, dekat sini bila dah tolak V, tinggal X dV dx. Okay. X dV dx. Okay. Sekarang kita boleh pindahkan X dengan X, V dengan V. So, yang ini 1 per V. Bila pindah sana, dia akan jadi V dV. Okay, sebelah kanan X darab. So, dia akan jadi 1 per X dx. Okay, so yang ini kita boleh integrate dan buat integration juga. Okay, jadi kita integratekan V. Kita akan dapat V kuasa 2 per 2. So, sebelah kanan kita akan dapat ln X tambah C. Dan V sekarang kita kena gantikan kembali. Okay, ingat balik tadi kita ada Y sama dengan Vx. So, kalau kita nak V sama dengan X pindah, dia akan jadi Y per X. So, sekarang kita gantikan balik V kuasa 2 ni kepada Y per X. Jadi, kat sini kita akan dapat Y per X kuasa 2. So, dia bahagi 2 kan. So, kalau bahagi 2 maksudnya dia akan jadi darab 1 per 2 lah. Darab 1 per 2. Okay. So, kita boleh tulis dia sebagai. So, ini samalah ln X tambah C. Jadi, yang ini kita boleh tulis dia sebagai Y kuasa 2 per dengan 2X kuasa 2 sama dengan ln X tambah C. Okay, so kat sini dah betul dah jawapan. Tapi kalau kita nak buat dalam bentuk lain katalah kita nak jadikan Y kuasa 2 per X kuasa 2. So, 2 tu pindah sebelah kanan, dia akan jadi 2 ln X tambah C. So, ini pun boleh juga. Okay, mana-manalah dalam bentuk yang mana-mana pun, dua-dua pun dah betul lah. Okay, so itulah jawapan bagi example 2. Okay, katakan saya nak buat example 3. So, example 3 ni sebenarnya saya ambil dalam exercise. Kalau tengok dalam exercise ada satu soalan macam ni. Okay, dekat sini kita kena pindahkan dulu X. Okay, sebab untuk homogeneous equation mesti ada fraction. Mesti ada pecahan. So, X ni kita pindah. Jadi, kita akan dapat dy dx sama dengan Y tolak. Ada square root dekat sini. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 per dengan X. Okay, so tak boleh separatekan variable. Jadi, kita guna homogeneous. So, kita boleh gantikan dy dx ini menjadi V tambah dengan X dV dx. Okay, mana-mana yang ada Y kita gantikan menjadi Vx. Sini ada tolak dengan square root X kuasa 2 tambah. Dekat sini ada Vx kuasa 2. Okay,
So per dengan X. Okay, macam ni dia agak complicated sikit lah. Okay, tapi sebenarnya kita boleh buat macam ni. Dia ada X kuasa 2, X kuasa 2. So sini pun ada V kuasa 2 juga. So sebenarnya kat sini kita boleh buat factorize. Kita boleh factorize yang ini. Dia akan dapat Vx tolak dengan, so kita ada square root of X kuasa 2. Okay, dalam akan tinggal 1 tambah V kuasa 2. Okay, macam ni. So ini ada square root square root 1 tambah V kuasa 2. Okay, kalau kita darab balik, sebab dia ada square root, so kita kena bawa sekali square root ni. Okay, yang bawah kita ada per dengan X. Okay, so X kuasa 2 square root pula. Okay, ini maksudnya kita boleh cancel je. X kuasa 2, lepas tu kita punca kuasa. Means kita akan dapat X sahaja kat situ. Okay, so ini dia boleh potong-potong. Jadi dia tinggal X sahaja. Dan kalau ada X sahaja pula, sekarang term yang depan dengan term belakang, kita boleh factorize lagi, iaitu kita keluarkan X. So dalam akan tinggal V. Sini akan jadi tolak dengan square root of 1 tambah V kuasa 2. Okay, so dia macam ni lah. Dan bawah ada X. So sekarang yang ini X dengan X kita boleh potong. Jadi yang tinggal hanya V tolak square root 1 tambah V kuasa 2 sahaja. Okey, lepas tu bila kita dah dapat macam ni, kita boleh pindahkan V. So V kalau pindah sebelah kanan, dia akan jadi tolak V kan. So bila dia tolak V, okay, kalau kita tulis balik lah, kalau nak proper kita tulis balik, kita ada V tolak dengan square root of 1 plus V squared. Okay, X tadi dah potong, dah tak perlu dah. So kalau V ni kita pindah, dia akan jadi tolak V. So sekarang sebenarnya V dengan V pula dah boleh potong. V tolak V kan, hapuslah. Jadi yang tinggal dekat sini hanya X dV dx. Dan sebelah kanan ada negatif square root 1 plus V squared. Okay, so untuk yang ini kita boleh pindahkan. Okay, dah tak boleh simplify dah. Jadi sebab dia ada variable V, so pindah sebelah kiri, manakala X akan pindah sebelah kanan. Okay, jadi kita akan dapat, sebabkan sini dia akan jadi negatif 1 per square root 1 tambah V squared. Okay, lepas tu kita ada dV sama dengan X akan jadi 1 per X dx. So yang ni sebenarnya kita dah boleh buat integration lah. Kalau ini ada negatif, kita boleh integrate dan sini integrate. Okay, so untuk yang ini, jadi ini sebenarnya boleh buat integration iaitu kita akan dapat inverse hyperbolic function. So kalau kita check formula bagi integration of inverse hyperbolic, kita akan dapat formula. Saya tuliskan dekat sebelah kanan ni. Kalau kita check formula, inverse bagi integration bagi 1 over square root of A kuasa 2 tambah U kuasa 2. Okay, so kalau du, di sini kita du, maksudnya integration terhadap U. So kita akan dapat, ini adalah inverse sine bagi U bahagi A tambah C. Okay, boleh check formula bagi integration of inverse hyperbolic. So kita akan dapat macam ni. Okay, jadi ini adalah formula lah. Okay, so kalau kita integratekan ni, means kita akan dapat ini sebagai inverse sine bagi V.
Okay, sebab ini dia punya, sebab dia dv kan. So kalau ini u, so kita akan dapat atas u per dengan a. So sekarang u kita adalah v dan ini adalah kita punya a. Okay, jadi kita akan dapat dekat sini, ini adalah sebab ada negatif, so dia ada negatif. Sini adalah inverse shine bagi v sahajalah, sebab dia v per 1 lah patutnya kan, u per a, so ini v per 1. Okay, so sebelah kanan kita akan dapat ln x tambah c. Jadi yang ini sebab dia v dekat sini, so kalau kita gantikan balik v ni, kita kena gantikan substitute balik kan kepada yang asal. So dia akan dapat negative inverse shine bagi v adalah sama dengan y per x, sama dengan ln x tambah c. So macam itulah penyelesaiannya. Okay, so itu jawapan dia.